like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 4 iaitu tajuk 2.2 Heimlich Maneuver. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey semua, jom kita selawat. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Semoga kita semua dapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin. Okey semua, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kita ada dua je. Yang pertama kita nak menerangkan Heimlich Maneuver dan kepentingannya. Motor ni. Dan yang kedua kita nak membuat demonstrasi Heimlich Maneuver. Jom kita belajar. Okey, awak perhatikan video ni. Straight down. Oh God, you want to give me the keys? Give me the keys, man. I'm out. Shut me, man. Give me the keys, man. I'll help you, bro. Oh, I got you, bud. Menarik kan? Very nice. Kalau nampak tak, sebudak lelaki tu dia tahu macam nak selamatkan orang tercekik. Kan? Video ni adalah daripada The James Family. Okey, daripada video yang kita tengok tadi, awak rasa awak tahu tak apakah nama bantuan kecemasan ni? Kan budak lelaki tu dia selamatkan polis yang tercekik kan? Apa nama bantuan tu? Awak rasa nama dia apa? Bantuan tercekik? Dia ada nama tau sebenarnya. Okey, nama dia adalah Heimlich Maneuver. Alright, Heimlich Maneuver ni apa dia cikgu? Kan? Sebenarnya Heimlich Maneuver ni adalah bantuan kecemasan yang kita lakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. So maknanya budak lelaki tadi dia telah menjalankan, dia telah buat Heimlich Maneuver. Dia telah menyelamatkan orang tu daripada tercekik. Boleh? Alright, so tapi kita nak tanya macam mana dia ni boleh tercekik? Kan, makan chewing-gum dia tercekik kan. Macam mana sebenarnya boleh tercekik? Sebenarnya manusia dia boleh tercekik apabila salur pernafasan iaitu trakea tersekat disebabkan oleh makanan
atau benda asing yang menyebabkan oksigen dihalang masuk ke paru-paru. Okey, sebenarnya dekat kita punya ni ada dua saluran tau. Pertama adalah saluran esophagus di mana bila kita makan dia akan masuk dekat saluran tu. Yang kedua ada satu lagi saluran iaitu nama dia saluran trakea. Saluran untuk pernafasan. Maknanya kita masuk oksigen. Oksigen lalu ikut trakea. Boleh? Tapi macam mana orang tercekik? Orang tercekik adalah bila makanan tu patutnya masuk ke esophagus kan. Tetapi dia termasuk ke trakea. Bila dia termasuk ke trakea, dia akan menghalang oksigen yang masuk tu. Sebab tu dia rasa macam tak cukup oksigen, macam nak mati kan. Sebab tu dia boleh, sebab tu bahayalah. That's why you kena belajar macam mana nak selamatkan orang yang tercekik. Alright? Okay, sebelum kita nak buat Heimlich maneuver, awak kenalah tahu dulu apakah situasi yang menunjukkan orang tu tercekik. Macam mana kita nak tahu dia ni tercekik? Dia buat apa? Adakah dia pandang kita, aku tercekik aku tercekik. So, sebenarnya ada 4 tanda yang menunjukkan dia tercekik. Pertama, dia memegang leher dengan kedua-dua tangan. Ni dia bukan nak bunuh diri. Dia ni tengah tercekik. Ni adalah tanda pertama. Yang kedua adalah seorang itu tidak boleh bercakap atau batuk. Dia berarti dia tak boleh nak bernafas, dia suka bernafas dan kita boleh nampak kulit kalau dah kritikal sangat, kulit, bibir, kuku dia kelihatan kebiruan dan kehitaman. Sebab apa? Sebab oksigen dah tak ada. Kan dah blok dengan makanan. Ni adalah tanda-tanda yang menunjukkan orang tu tercekik. Alright? Okey, awak rasa ada tak kesan kalau individu tercekik tu dia tak dapat bantuan dengan segera? Contoh, dia tengah tercekik ni, tiba-tiba tak ada orang kat sebelah-sebelah dia kan. Dia tercekik seorang-seorang. Lepas tu setengah jam, sejam, dia pegang leher dia. Adakah dia akan pegang leher dia selama 3 jam, 4 jam, 5 jam? Sebenarnya, this is sangat bahaya tau. Dia boleh menyebabkan kerosakan otak. Kerana apa? Kerana otak ni memerlukan oksigen. Bila otak ni tak dapat oksigen dalam masa yang lama, sel-sel otak tu boleh rosak. So, bahaya, okay? So, yang kedua, worst case scenario, orang tu mungkin akan mati sebab dia tak dapat oksigen. So, kita kalau tengok orang tercekik, kita kenalah tolong. Bahaya nanti, kesian dia. Kan? Jom kita belajar macam mana nak buat Heimlich. Okey, ini adalah kaedah macam mana kita nak buat Heimlich dekat seseorang yang tercekik. Kan awak nampak dia pegang leher dia, maknanya dia tercekik, baru you buat Heimlich. Kalau dia duduk saja tiba-tiba you buat Heimlich, itu bukan Heimlich, tu smackdown kan. Dia ke smackdown. So, dia sebenarnya ada 4 kaedah macam mana kita nak buat Heimlich, iaitu nak selamatkan orang yang tercekik ni. So, first, you berdiri dulu kat belakang dia. Okey, berdiri kat belakang dia, bukan berdiri je macam menyanyi lagu negaraku. You berdiri. Yang kedua, awak kelilingkan tangan awak dari belakang ke badan mangsa. Dan awak kena genggam tangan awak. Alright, tapi genggaman awak tu, ibu jari tu kena dekat bahagian pusat dia, atas pusat dia. Alright. So next, letak tangan awak antara rusuk dengan pusat. Lepas tu, baru awak tekan dan sentak dengan kuat dan cepat. Macam sekali je lah. Lepas tu lagi. Macam tu. Ni bukan silat. Maksudnya awak hentaklah dengan kuat supaya makanan tu tertolak keluar. Okey? Senang kan? Ada 4 step untuk buat Heimlich. Di belakang dia, you kelilingkan tangan. Genggam tangan awak kuat-kuat. Ibu jari menghala ke perut dia. Letak tangan awak tu antara rusuk dengan pusat. Belakang tengah lah kan. So, tekan kuat-kuat. Macam tu. Boleh? So, next question. Kenapa kita perlu tekan perut dia? Kenapa kita tak tekan kaki dia ke? Tekan muka dia ke? Tekan tangan dia ke? Kan? Ada sebab you tekan perut dia. Kerana tekanan ini akan menambahkan tekanan dalam peparu dia. So, makanan dan benda asing tu akan tertolak keluar. Kan dia dah nak masuk ke perut. Sebab tu kena tekan kat situ. Bagi dia keluar balik. Gitu. Senang tak? Senang kan? Okey, kita nak tahu juga apa yang kita boleh buat kalau kita tercekik tapi tak ada orang lain nak tolong kita. Kita tengah tercekik ni. Macam nak mati ni kan. Tapi tak ada orang sekeliling kita nak tolong. Kan? Dulu kan tak ada orang sekeliling nak tolong. Tak ada orang. So macam mana nak buat? Kita seorang-seorang ni. Awak boleh buat macam perempuan ni. Kalau perasan dia tekan badan dia dengan kuat, tapi dia jadikan meja tu sebagai macam tangan yang keliling tu. Dia hentak supaya makanan tu boleh terkeluar. Boleh? Ataupun cara yang paling senang, awak boleh buat Heimlich dekat badan sendiri. Awak genggam tangan awak, letak kat perut, kelilingkan kat perut awak. Lepas tu, awak letak antara rusuk dengan pusat awak tadilah. Lepas tu awak tekan dengan sentak dengan kuat dengan cepat dekat kerusi. Yang tak bergerak lah, jangan kursi roda. Sekejap lagi jatuh tergolek pula kan.
Macam tu lah. Maknanya awak boleh buat sendiri. Heimlich untuk diri sendiri. Alright? Okey, cikgu ada satu soalan Cikgu Mas. Kalau ibu pregnant yang mengandung yang tercekik, boleh tak kita buat Heimlich? Bila cikgu tanya soalan ni dekat student cikgu, dia cakap apa? Cikgu, tak boleh cikgu. Nanti anak dia yang terkeluar. Okey, awak rasa boleh ke tak? Takkanlah. Okey, kalau anak terkeluar pun mak dia tercekik ni. Macam mana nak tolong ibu pregnant yang tercekik ni? Macam nak tolong dia? Awak rasa boleh tak kita buat Heimlich kat dia? Boleh ke tak boleh? Boleh tak kita tekan perut dia kuat-kuat? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia adalah ya, jawapan dia adalah boleh. Tapi tangan awak tu kena tinggi sikit lah. Janganlah dekat bahagian perut pusat tu pula kan. Atas sikit. Dekat bawah. Kat bawah tu lah. Kat atas lah kan. Kedudukan dia tinggi sikit. Alright? Boleh Jangan kata tak boleh pula. Okey, soalan cikgu yang lagi satu. Kalau baby pula yang tercekik. Bukan baby sayang Ini baby, bayi. Kalau baby tu yang tercekik, macam mana awak nak buat? Baby tu kecil je. Takkan awak nak tekan perut dia. Kan? Terbelahak member tu. So, awak rasa macam mana nak tolong kalau baby tu tercekik? Mungkin dia tercekik main-mainan ke kan? Termasuk mulut dia tercekik. Macam mana kita nak buat? Boleh tak kita buat Heimlich kat dia? Boleh. Tapi cara dia lain sikit daripada kita yang dewasa. Cara dia adalah awak tiarapkan baby tu atas lengan atau peha awak. Kan? Kalau tangan tu kuat, boleh atas tangan je. Kalau tak larat, awak letak kat peha awak. Tiarapkan dia macam tu, terbalikkan dia. Lepas tu awak tepuk belakang badan dia 5 kali. Pap. Kan? So nanti makanan tu terkeluarlah daripada dia punya trakea. Alright? So, kalau perasan, conclusion dia adalah anyway, sama seperti CPR, kaedah ni tak perlukan sebarang peralatan pun. Kan? Dan dia perlu dipelajari oleh orang ramai supaya dapat menyelamatkan nyawa mangsa yang tercekik. So, kita tak perlukan alat macam-macam. Kita hanya perlukan tangan kita. Kita duduk belakang dia, kita hanya sentak je. Kita hanya tekan je perut dia kuat-kuat. Alright? Untuk menyelamatkan orang yang tercekik. So, boleh tak awak belajar? Boleh kan? Very good. So, kalau ada kawan-kawan atau ahli keluarga yang tercekik atau orang netizen, kan? Bolehlah awak tolong selamatkan mereka dari tercekik. Okey? Bab 2.2 telah tamat. Mari kita jawab soalan bersama-sama. 2.2 ni tajuk last tau untuk bab 2. So, bab 2 dah habis kan? So, jom kita jawab soalan. Okey, soalan pertama. Terangkan maksud Heimlich Maneuver. Ni adalah muka teks awak. Usaha berapa? Senang kan? So, jawapannya adalah apa? Ya, Heimlich Maneuver adalah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. Tu je. Senang kan? Okey, kita sambung ke soalan 2. Soalan 2 adalah Amirul. Nama suami cikgu. Amirul sedang makan di restoran dengan datuk. Tiba-tiba datuknya menunjukkan tanda tercekik. Bawa datuk dia. So, apakah yang Amirul perlu lakukan untuk menolong datuknya? Datuk dia tercekik. Apa yang Amirul kena buat ni? Penerangan anda hendaklah merangkumi semua langkah yang diambil. Ingat tak langkah Heimlich ada berapa? Ya, ada 4. So, maknanya Amirul kena buat 4 langkah untuk menolong datuknya. Jawapan dia adalah apa? Ni Datuk Amirul. Sian Datuk Amirul ya. So, apa yang awak boleh buat? Bukan. Amirul perlu buat. Amirul perlu bantu datuknya dengan menggunakan kaedah Heimlich Maneuver. So, first, Amirul kena berdiri dekat belakang datuk dia. Lepas tu, dia kenalah kelilingkan tangan daripada belakang datuk dan tangan kanan dia digenggam. Alright? So, lepas dah genggam, dah kelilingkan tangan, step ketiga, dia kena letak genggaman tu dekat antara pusat dengan bawah rusuk. Alright, lepas tu step keempat, baru dah ditekan dengan sentak ke atas dengan cepat dan kuat. So, supaya bila ditekan tu, tekanan yang diberikan boleh menambahkan tekanan dalam peparu, menyebabkan benda asing tertolak keluar. So, maknanya kalau soalan tanya buat Heimlich ni, awak kena ingat ada 4 step untuk Heimlich. Alright, senang kan? Soalan terakhir untuk tajuk ni, iaitu soalan senang je, soalan ketiga. Apakah kepentingan kita nak belajar kaedah Heimlich? Apa kepentingan dia? Kenapa penting kita belajar Heimlich ni? Perlu ke kita belajar Heimlich ni nak selamatkan orang tercekik? Kepentingan dia adalah
Dia dapat bagi kita bantuan kecemasan kepada mangsa yang tercekik supaya oksigen dapat disalurkan ke otak bagi mengelakkan individu tu mengalami kerosakan otak dan kematian. Sebab tu pentingnya kita belajar untuk selamatkan orang. Boleh? So, itu saja untuk tajuk 2.2. Cikgu harap you faham tajuk ni dengan baik dan boleh jawab semua soalan dengan betul. So, itu saja pada hari ini. So, jom like dan subscribe channel Cikgu Azhar Zakiah binti Mat Saleh untuk mempelajari tajuk sains tingkatan 4 yang lain. Okey semua. Thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.